Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra ila syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tawbil khair. Allahumma inna na'udzubika minal waras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma sif 'anna al-waba wal bala wal fahsya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kita. Apa khabar semua murid 3 excellent dan juga 3 LP? Ustaz harap semua akan sihat. Dan untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Jadi murid-murid boleh rujuk di buku teks Pendidikan Islam muka surat 114. Buku teks Pendidikan Islam muka surat 114. Okey, tajuk kita hari ini Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Perhati dan teliti kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Apa maksud Arab Jahiliyah? Arab Jahiliyah ni ialah masyarakat Arab di Mekah. Kaum yang terbesar ialah kaum Arab, dan Arab di sini adalah Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni Arab yang agama mereka ni tak jahil kepada agama. Itu maksud Jahiliyah. Mereka ni tak beragama maksudnya. Ni maksud Arab Jahiliyah. Okey, kita pergi lagi. Nombor 1. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah ni, mereka ni hidup berpuak-puak. Dia ada puak-puak dia sendiri, ada grup-grup dia. Okey. Dan selalu berpecah belah, selalu bergaduh. Mereka ni bukan berpekat, selalu bergaduh. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana berebut harta dan kuasa. Maksudnya antara puak-puak yang hidup di masyarakat di Arab Jahiliyah ni, mereka ni suka bergaduh, suka berperang, berebut harta dan kuasa. Kadang-kadang setiap kabilah tu dia ada tempat atau kawasan ataupun kampung ataupun bandar yang dikuasai oleh mereka. Jadi kalau ada puak-puak lain yang masuk campur kawasan tu, jadi dia bergaduh, berlaku peperangan lah. Jadi bergaduh di antara satu sama lain. Okey. Kita masuk lagi. Nombor 2. Muka surat 115. Kepercayaan. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Okey, kehidupan Arab pada zaman tu, pada zaman Jahiliyah ni, mereka ni menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Mereka ni suka sembah berhala. Kalau sembah berhala ni suka sembah patung, mereka mencipta patung yang besar-besar, ada banyak patung dan mereka sembah patung tu. Okey. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka anggap berhala tu Tuhan, dan mereka kalau nak minta apa-apa, mereka akan menyembah patung tu lah, minta kepada patung tu, berhala tu, kalau mereka nak apa-apa. Contoh nak hujan turun ke, nak murahkan rezeki ke, macam tu. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Perkara khurafat ni perkara tahyul, perkara yang menyeleweng akidah lah, seperti sihir, bomoh. Itu masuk khurafat. Okey. Dan yang ketiga, cara hidup. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka ni suka minum arak. Okey, minum arak sampai ke tahap mabuk. Bila mabuk ni, bila mabuk ni dah tak sedar diri, mereka buat benda yang berbahaya seperti bergaduh, bertumbuk, berzina, rogol orang, macam-macam. Sebab dah tak terkawal, sebabkan tak sedar diri akibat minum arak. Berjudi, suka berjudi sampai ke tahap ada yang kaya, ada yang miskin sebab berjudi lah. Ada yang kalah, bila dia kalah, dia jatuh miskin. Sebab apa kalah berjudi? Berbohong, suka bohong orang. Dan juga menilik nasib. Menilik nasib ni dia gunakan macam-macam kaedah. Ada yang guna tarikh lahir, ada yang guna tapak tangan. Dia cek, okey, tengok tapak tangan ni, okey, kamu ni akan jadi orang yang kaya, akan jadi orang yang miskin, macam-macam menilik nasib. Dan semua ni, benda ni, minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib ni berdosa besar. Diharamkan dalam Islam. Mereka juga membunuh anak perempuan. Okey. Budaya Arab Jahiliyah ni, mereka tak suka anak perempuan sebab mereka anggap anak perempuan ni membawa malapetaka, membawa bencana kepada keluarga.
Jadi dalam keluarga mereka nak anak lelaki saja, sebab mereka anggap pada zaman tu anak lelaki ni boleh membawa keuntungan, boleh membawa tuah kepada keluarga. Jadi kalau anak dilahir tu anak perempuan, mereka akan bunuh. Bunuh macam mana? Ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang dibuang, macam-macam dah kaedah. Sebab mereka anggap anak perempuan ni membawa malapetaka kepada mereka, kepada keluarga mereka. Okey. Inilah antara ciri-ciri bagi kehidupan Arab Jahiliah. Dan saya nak beritahu yang Arab Jahiliah ni kaum yang tinggal di Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke bumi Mekah, kaum yang tinggal di situ ialah kaum Jahiliah ni. Kaum ni lah yang suka minum arak, berjudi, berbohong, sembah berhala. Okey. Itu adalah kisah secara ringkas mengenai masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Kita masuk pula buku teks muka surat 116. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Okey, kita pergi pula kepada kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Okey, untuk makluman semua, di muka surat 116 ni, Nabi Muhammad SAW telah dilantik untuk diutuskan kepada kaum Arab Jahiliyah di Mekah. Sebab Nabi Muhammad lah yang insan yang sesuai untuk nak dakwah mereka. Okey. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kenapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Mesti ada ciri-ciri yang terbaik yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Okey, nombor satu, Nabi Muhammad seorang yang amanah. Amanah ni maksud apa? Amanah ni maksudnya tak cakap bohong. Itu maksudnya. Amanah. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberi kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Okey, sebenarnya yang kita belajar sebelum ni, Nabi Muhammad pernah membantu Khadijah dalam menguruskan perniagaan. Dan disebabkan Nabi Muhammad ni seorang yang amanah, tidak tipu, jujur, jadi Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad dan berkahwin dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tak cakap bohong kepada semua orang, tak pernah cakap bohong. Dan tak kira siapa pun Nabi Muhammad bercakap benar, tak kira siapa pun, sehingga orang menggelarkan kepada Nabi Muhammad ni Al-Amin, iaitu amanah kepada semua orang, tak kira. Jadi Nabi Muhammad seorang yang amanah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Okey, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Ni macam saya kata tadi, Nabi Muhammad ni tak pernah cakap bohong dan tak pernah pilih kasih. Maksudnya tak kira siapa, dia tu Islam ke bukan Islam ke, Nabi Muhammad akan berbuat baik pada semua orang. Jadi itulah sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan di antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Okey. Ada satu kisah yang kita belajar sebelum ini, kisah di mana kisah di mana ada berlaku banjir di Mekah, ada berlaku banjir, dan berlaku banjir itu menyebabkan batu Hajarul Aswad itu terjatuh. Jadi batu Hajarul Aswad ni ialah batu yang datangnya daripada syurga. Jadi pada penduduk di Mekah berebut-rebut siapakah yang layak untuk meletakkan batu yang mulia itu, batu Hajarul Aswad, ke tempatnya. Jadi sampai berlaku bergaduh. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik untuk nak atur macam mana yang sesuai. Itu apa Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad meletakkan kain putih yang besar. Batu Hajarul Aswad tu letak di tengah-tengah kain putih itu. Jadi semua orang bergerak, berpegang di setiap penjuru kain tu, bergerak pergi ke tempat untuk meletakkan Hajarul Aswad. Dan Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad. Jadi tak berlaku pergaduhan. Okey. Kisah ni kita dah belajar sebelum ni. Okey. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Nabi Muhammad tak suka buang masa. Sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susunya menggembala kambing. Okey, masa kecil lagi Nabi Muhammad rajin membantu ibu susunya iaitu Halimatus Sa'diyah menggembala kambing. Dengan menggembala kambing ni boleh melatih Nabi Muhammad dengan sifat sabar. Sebab bukan senang nak menggembala kambing. Okey, nombor 4, penyantun. Nabi Muhammad SAW sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Nabi Muhammad bila nak bercakap dengan orang,
Dia bukannya manis, bukan muka marah-marah, muka senyum. Lembut-lembut dengan tak kira sesiapa pun. Walaupun orang yang dia nak cakap tu orang yang membenci baginda sendiri. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Jadi bila Nabi Muhammad macam tu, dia tak pilih kasih, jadi semua orang suka dengan dia. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan juga berdermawan. Maksudnya Nabi Muhammad dia bukan sifat pendendam. Kalau orang tu marah dengan Nabi Muhammad, tak suka dengan Nabi Muhammad tak kecil hati pun. Dan juga dermawan. Nabi Muhammad suka mendermakan apa-apa saja harta untuk membantu orang yang susah. Inilah kepribadian yang ada pada Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Okey. Kita masuk pula berkutip muka surat 117. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Okey, Nabi Muhammad telah diutus kepada kaum Arab Jahiliyah di Mekah untuk dakwah mereka kepada Islam. Bukan senang. Sebab mereka ni ada sifat tegas, sifat kasar, dan susah nak dipujuk. Okey. Jadi sangat susah. Jadi Nabi Muhammad menggunakan pelbagai teknik dan pelbagai cara pelbagai teknik dan cara dan strategi untuk nak dakwah, sebab bukan senang nak dakwah mereka ni. Okey. Jadi untuk nak dakwah tu Nabi Muhammad perlukan sesuatu pula. Okey. Ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad untuk nak dakwah mereka ni, dia berkutip muka surat 117. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad seorang yang sabar dan tabah. Okey. Nak dakwah mereka ni jadi perlukan kesabaran dan ketabahan. Okey. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan isterinya menentang dakwah baginda. Okey. Walaupun Nabi Muhammad berdakwah, ada yang suka, ramai yang suka kepada Nabi Muhammad, ada yang tak suka kepada Nabi Muhammad. Antaranya keluarga terdekat Nabi Muhammad sendiri, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad dan isterinya tak suka kepada Nabi Muhammad. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Pendusta ni maksudnya pembohong. Sebab Nabi Muhammad apa yang cakap, bohong, semua bohong, dia tak percaya. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Walaupun macam tu, walaupun Nabi berdakwah ada yang tak suka kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak putus asa. Sentiasa buat baik. Dan Nabi Muhammad sentiasa berdoa semoga Allah memberi hidayah kepada mereka ni dan mereka tertarik kepada Islam. Yang kedua, berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Okey. Maksudnya ada yang cuba nak tarik Nabi Muhammad kepada agama jahiliah ni lah. Jadi mereka buat apa? Mereka ugut Nabi. Bukan ugut Nabi, mereka tawarkan Nabi dengan harta lah. Takut Nabi sebab golongan Arab jahiliah ni ada yang kaya-kaya. Jadi mereka tawarkan Nabi dengan duit. Wahai Nabi Muhammad, kami akan berikan kamu hadiah duit yang banyak kalau engkau jangan sebarkan Islam. Macam tu contoh. Okey. Okey. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Tapi adakah baginda terima tawaran tu? Nabi Muhammad tak terima sebab Nabi Muhammad bukan mata duitan. Okey. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas. Nabi kata tak boleh, tidak. Aku tetap dengan ajaran Islam dan meneruskan dakwah dengan cekal, dengan kuat. Ada yang sampai ke tahap Nabi Muhammad ditawarkan dengan duit. Lepas tu ditawarkan dengan perempuan cantik. Kan secara biasa, secara normal, lelaki dia suka pada perempuan. Nabi Muhammad ni seorang lelaki. Jadi biasanya lelaki ni dia suka pada perempuan. Jadi mereka upah perempuan cantik. Dan mereka kata, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau tinggalkan dakwah kau ni, kami akan berikan perempuan cantik untuk kau. Jadi adakah Nabi Muhammad setuju? Nabi Muhammad tak setuju sama sekali. Okey. Nabi Muhammad tetap dengan pendiriannya, tetap dengan dalam Islam. Okey. Okey, yang ketiga ni kita sambung ke video seterusnya. Okey. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.